Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Nur Syazah binti Tun Zainal, nombor metrik 2231155. Mana saya akan mengulasan kes secara ringkas berkaitan dengan Iki Putra bin Mubarak lawan dengan Kerajaan Negeri Selangor pada tahun 2021. Okay, pertama kita masuk pada pendahuluan. Seperti mana kita ketahui, Malaysia mengamalkan sistem dualisme dalam perundangan iaitu Undang-Undang Sivil dan juga Undang-Undang Syariah. Kemudian pembahagian kuasa untuk menggubal undang-undang sama ada di peringkat parlimen maupun badan perundangan negeri telah diperuntukkan di dalam perkara 74/1 dan perkara 74/2 Perlembagaan Persekutuan. Namun kuasa perundangan negeri dibatasi oleh Perlembagaan Persekutuan melalui dalam perkara 74/3. Wujudnya konflik bidang kuasa di antara Mahkamah Sivil dan juga Mahkamah Syariah di negara ini menjadi asas kepada konflik juga adalah kedudukan Mahkamah Sivil dan juga Mahkamah Syariah tidak setara. Banyak kes-kes yang dibicarakan di Mahkamah Syariah dirujuk semula ke Mahkamah Sivil bagi mendapatkan pengesahan bidang kuasa seperti dalam kes Iki Putra dan juga kes Juzaili Khamis dan juga kes-kes yang lain. Okey, objektif saya untuk membuat kes review berkaitan dengan Iki Putra pertama adalah mengenal pasti isu yang berbangkit dalam penghakiman kes Iki Putra yang cuba mencabar kesahan Seksyen 28 Enactment Kesalahan Jenayah Syariah Selangor 1995 iaitu persetubuhan pertentangan dengan hukum tabi'i. Kemudian kedua, dapatan atau cadangan bagi menangani isu konflik bidang kuasa perundangan yang sering berlaku pertindihan kuasa antara Mahkamah Sivil dan juga Mahkamah Syariah. Seterusnya kita masuk pada fakta kes secara ringkas. Pada 9 November 2018, pempetition iaitu Iki Putra mencuba untuk melakukan hubungan seks luar tabi'i bersama beberapa lelaki lain yang mana mereka bukan orang Islam. Kemudian pada 21 Ogos 2019, pempetition didakwa di Mahkamah Tinggi Syariah Selangor di bawah Enactment Kesalahan Jenayah Syariah Selangor 1995, Seksyen 28 Persetubuhan Pertentangan dengan Hukum Tabi'i dan juga Seksyen 52 iaitu percubaan. Seterusnya, Iki Putra telah mencabar keabsahan peruntukan tersebut dengan menyatakan Badan Perundangan Negeri Selangor tiada kuasa untuk menggubal undang-undang dan bertentangan dengan Perlembagaan Persekutuan. Jadi petition bagi kes ini difailkan di bawah bidang kuasa asal iaitu Mahkamah Persekutuan berkaitan dengan cabaran kompetensi badan perundangan yang berkenaan seperti yang diperuntukkan dalam perkara 4/3 dan juga perkara 128/1. Jadi isu yang berbangkit berkaitan dengan kes Iki Putra yang pertama adalah sama ada Badan Perundangan Selangor kompeten untuk menggubal kesalahan di bawah Seksyen 28 Enactment 1995 tersebut. Sungguh pun sifat kesalahan tersebut bertentangan dengan perintah agama Islam, namun dibatasi dengan klausa pengecualian dalam butiran 1 Senarai Negeri Perlembagaan Persekutuan. Jadi apa keputusan mahkamah? Hakim-hakim sebulat suara memutuskan Seksyen 28 tersebut adalah tidak sah, iaitu berkaitan dengan perkara yang termasuk dalam butiran 4 Senarai Persekutuan iaitu Undang-Undang Jenayah. Mahkamah Persekutuan memutuskan bahawa kes-kes liwat adalah di bawah bidang kuasa Mahkamah Sivil. Baik. Okey, sekarang kita masuk kepada analisis perundangan. Okey, apabila kita merujuk kepada perkara 4 Perlembagaan Persekutuan yang mana dalam matanya tertulis apa undang-undang yang diluluskan selepas Hari Merdeka yang tidak selaras dengan perlembagaan ini adalah tidak sah. Jadi kesimpulan yang kita boleh buat ataupun kita boleh dapati, sekiranya sesuatu undang-undang dibuat di luar bidang kuasanya atau kita mendapati undang-undang itu bertentangan dengan Perlembagaan Persekutuan, maka secara tidak langsung undang-undang tersebut dianggap terbatal dan juga tidak sah. Jadi apabila kita lihat di dalam kes Iki Putra ni, hakim mahkamah mendapati berlakunya pertindihan berkaitan kesalahan jenayah liwat yang berada di bawah peruntukan kanun kesiasaan dan juga berada di bawah Enactment Kesalahan Jenayah Syariah Selangor, sehingga Mahkamah Persekutuan memutuskan jenayah liwat berada di bawah bidang kuasa sivil. Seterusnya kita masuk pula kepada perkara 74/1 dan perkara 74/2 Perlembagaan Persekutuan yang merupakan pembahagian bidang kuasa antara Mahkamah Sivil dan juga Mahkamah Syariah. Jadi pada perkara
4(1) menyatakan Parlimen boleh membuat undang-undang mengenai apa-apa perkara yang disebut satu persatu dalam senarai persekutuan atau senarai bersama. Dan manakala perkara 74(2) Peraturan Persekutuan memperuntukkan Badan Perundangan sesuatu negeri boleh membuat undang-undang mengenai apa-apa perkara yang disebut satu persatu dalam senarai negeri. Jadi, bila kita dapati perkara 74 ini telah membuat pembahagian bidang kuasa antara Mahkamah Sivil dan juga Mahkamah Syariah untuk menggubal undang-undang sama ada pada peringkat Parlimen ataupun pada peringkat negeri. Jadi kita lihat pula kepada butiran 1 senarai negeri yang mana merupakan yang mana menyatakan terpakai ke atas seorang beragama Islam berkaitan dengan undang-undang Islam. Jadi dalam penghakiman kes Iki Putra ni, Tengku Maimun iaitu hakim pada ketika itu merumuskan kuasa untuk mengubah undang-undang mengenai kesalahan adalah luas, iaitu setakat tanggapan Islam, tetapi dihadkan oleh klausa pengecualian dalam butiran 1 tersebut. Yang manakala Hakim Azhar juga iaitu Ahmad Arif Azhar menyatakan klausa pengecualian tersebut berfungsi sebagai batasan agar Badan Perundangan Negeri tidak boleh menggubal kesalahan yang telah diperuntukkan dalam senarai persekutuan. Dengan kata lain, kuasa Badan Perundangan Negeri itu untuk menggubal undang-undang berkaitan dengan kesalahan jenayah Islam adalah tidak eksklusif dan juga tidak menyeluruh, akan tetapi dibatasi dengan peruntukan Perlembagaan Persekutuan. Seterusnya kita masuk kepada kuasa penggubalan undang-undang negeri yang mana terdapat ataupun yang terkandung dalam butiran 9 senarai negeri, yang mana bila kita membacanya, bila kita membuat kesimpulannya, butiran 9 ini menyatakan Badan Perundangan Negeri boleh ataupun dibenarkan menggubal kesalahan, tetapi dengan tegas dalam batasan apa-apa yang dibenarkan oleh senarai negeri dan juga undang-undang negeri. Namun apabila kita lihat kepada butiran 4 dari senarai persekutuan, undang-undang jenayah ialah perkara yang tersenarai dalam bidang kuasa Parlimen. Jadi peruntukan berkaitan kes jenayah liwat yang telah digubal oleh undang-undang persekutuan ialah Seksyen 377 dan 377A Kanun Kesisaan, iaitu berkaitan dengan kesalahan persetubuhan yang bertentangan dengan aturan tabi'i. Jadi Badan Perundangan Negeri tak boleh menggubal kesalahan yang telah diperuntukkan dalam senarai persekutuan seperti mana yang telah dikatakan oleh Yang Amat Berhormat ataupun Yang Amat Arif Hakim Azhar. Kuasa perundangan negeri untuk mengubah undang-undang berkaitan kesalahan jenayah adalah tidak eksklusif dan tidak secara menyeluruh. Okay, seterusnya kita masuk pada cadangan, yang mana cadangan ini adalah bagi untuk minimizekan lagi konflik perundangan yang berlaku di Malaysia antara Mahkamah Sivil dan juga Mahkamah Syariah. Okay, yang pertama, kita boleh mencadangkan dengan pendekatan harmonisasi bidang kuasa mahkamah. Jadi kita boleh katakan dengan mewujudkan mahkamah khas yang mana menempatkan hakim syar'i dan juga hakim sivil dalam kes-kes yang berkaitan dengan hukum Islam. Kemudian yang kedua, penggubalan undang-undang jenayah syariah yang lebih komprehensif dan juga menyeluruh, iaitu dengan memperincikan dan menambah bidang kuasa mahkamah syariah di bawah senarai negeri. Seterusnya yang terakhir adalah penglibatan secara bersama oleh hakim kedua-dua mahkamah dalam kes-kes yang melibatkan kepentingan bidang kuasa bersama. Jadi kesimpulan yang saya dapat melalui kes review Iki Putra ni, yang pertama adalah kedudukan Mahkamah Sivil dan Mahkamah Syariah yang tidak setara. Selain itu, selain penghakiman Mahkamah Syariah yang terhad kepada orang Islam mencetuskan pertembungan dan konflik antara kedua-duanya. Yang kedua, penghakiman kes Iki Putra telah mencetuskan kontroversi kerana berlakunya kesan domino yang boleh menjatuhkan satu persatu undang-undang syariah di peringkat negeri dan juga menyampaikan bidang kuasa Mahkamah Syariah. Yang terakhir sekali, sistem perundangan Malaysia perlu dikemaskini ke arah pengharmonian kedua-dua bidang kuasa perundangan, persekutuan dan negeri untuk mengelakkan pertembungan dan pertindihan kuasa antara Mahkamah Sivil dan juga Mahkamah Syariah. Jadi sekian saja itu daripada saya. Assalamualaikum. Berkaitan dengan ulasan kes Iki Putra,
Iki Putra. Sekian.